Apakah erti sebuah impian? Sejak kecil, saya mempunyai impian untuk hidup di dalam sebuah negara yang aman dan harmoni. Negara di mana semua rakyatnya saling menghargai. Negara di mana hutan, gunung dan laut Cina Selatan adalah penghubung dan bukan pemisah. Negara di mana perbezaan warna kulit, perbezaan agama dan bangsa adalah sesuatu yang diraikan. Negara di mana perbezaan adalah simbol kekuatan. Negara di mana rakyatnya disatukan dengan satu rasa cinta kepada keamanan. Adakah impian saya ini satu angan-angan atau bolehkah ia menjadi satu kenyataan? Ayuh kita kupas topik ini di dalam Forum Perpaduan 2022 Semangat Malaysia Merentasi Laut Cina Selatan. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia dan selamat datang ke Forum Semangat Malaysia Merentasi Laut Cina Selatan Anjuran Expo Perpaduan DPA Penggal 2 tahun 2022. Jadi hari ini kita bersiaran daripada Taman Haruman Intan Bukit Kiara dalam tema Minum Petang Bersama Jiran-Jiran. Jadi bersama-sama saya pada hari ini ialah jiran-jiran saya. Dan kita akan berbincang mengenai satu tajuk yang sangat relevan dengan sambutan Hari Malaysia pada hari ini. Jadi itu saya dahulukan dengan ucapan selamat Hari Malaysia kepada semua jiran-jiran barisan panel yang hadir pada hari ini. Dan saya Muhammad Rudi Khairuddin Muhammad Nur ialah moderator anda pada hari ini, dan tujuan kita mengadakan forum pada hari ini adalah atas 3 objektif utama. Yang pertama adalah untuk menelusuri sejarah pembinaan pembentukan Malaysia sebagai sebuah negara dan mengupas mengenai signifikasinya kepada kepentingan diri kita sebagai seorang individu. Yang kedua, objektif ini adalah untuk kita mengenali dan juga meraihkan kepelbagaian identiti khususnya diwakili oleh barisan panel yang ada pada hari ini. Dan yang ketiga adalah untuk kita mengupas dari segi buah fikiran barisan panel kita tentang inisiatif dan usaha yang boleh kita laksanakan untuk mengukuhkan lagi perpaduan dan kebersamaan kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi kita sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan penonton, kita sangat bertuah pada hari ini kerana kita dapat kunjungan daripada barisan panel yang sangat relevan dengan topik yang kita bincangkan, dan oleh itu saya akan mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan jiran-jiran saya, iaitu panel-panel yang hadir pada hari ini. Iaitu kita mulakan dengan di sebelah kiri saya saudari Hanis Yasmin binti Ibrahim. Jadi saudari Hanis, boleh saya panggil? Boleh. Okey, jadi ambil kesempatan untuk kenalkan diri sedikit. Nama diberi Hanis Yasmin, boleh panggil Hanis, dan saya berasal dari Melaka. Saya berketurunan Melayu dan beragama Islam. Nama diberi Philip Yap Yao Fong, boleh panggil Philip. Saya berasal daripada Sabah. Saya mempunyai etnik Sino-Kadazan dan saya beragama Kristian. Jadi Sino-Kadazan ini ialah kombinasi bangsa Cina dan juga Kadazan, ya. Okey, betul, unik. Dan di sebelah kanan saya yang si cantik manis ini ialah saudari Utaya Shantini, anak perempuan Saigren. Selamat datang saudari Shantini. Okey, boleh kenalkan diri sikit kepada penonton? Nama saya seperti telah diberitahu, Utaya Shantini, anak perempuan Saigren, boleh panggil Shantini. Saya berketurunan India dan Sikh dan beragama Hindu, berasal daripada Johor Bahru, Johor. Okey, satu lagi ahli panel yang berketurunan dua bangsa, ya, iaitu gabungan bangsa India dan juga bangsa Sikh. Selamat datang. Dan juga yang kita hargai juga kehadiran daripada jiran kita seorang lagi, saudara Wirawan Surin, anak lelaki Bun Aik. Jadi sila kenalkan diri. Okey. Nama saya Wirawan Surin, anak lelaki Bun Aik. Saya berketurunan Siam, beragama Buddhis. Okey. Jadi sebagaimana yang kita lihat, ya, tuan-tuan dan puan-puan penonton sekalian, kita ada a good diversity, ya, of ahli panel pada hari ini, di mana walaupun kita ada 4 ahli panel, mereka mewakili 6 keturunan bangsa-bangsa utama di Malaysia. Mereka juga mewakili 4 agama utama di Malaysia, dan yang menariknya ialah mereka juga mewakili 4 sudut negara kita Malaysia. Kita ada Encik Vira daripada utara, kita ada Cik Shantini daripada selatan dari Johor, kemudian kita ada daripada pantai barat saudari Hanis, dan juga kita ada saudara Philip daripada Malaysia Timur. Jadi saya rasa kita sukar untuk kita dapatkan satu forum di mana kita mempunyai kombinasi barisan panel yang begitu menarik ini.
Sebelum kita mulakan forum pada hari ini, saya ingin menetapkan beberapa format untuk kita patuhi bersama untuk perjalanan ini. Jadi sebagaimana yang tuan-tuan semua dapati bahawa ini adalah format santai. Kita adalah jiran-jiran yang bertemu untuk minum petang, dan oleh itu tiada protokol tertentu, dan kita harap ahli panel dapat bersifat terbuka dalam apa jua topik yang kita bincangkan, dan bolehlah pada masa yang sama menjamu selera adalah sedikit juadah yang kita ada. Yang keduanya, saya akan mengutarakan beberapa soalan dan tema hanya sebagai panduan. Namun kita boleh saja besarkan skop perbincangan tersebut tentang topik-topik yang berkaitan dengan apa yang kita bincangkan pada hari ini. Dan yang ketiga ialah saya mengalung-alungkan semua barisan panel untuk membuat komen yang ringkas dan padat supaya kita dalam had masa yang kita ada ni boleh mendapatkan buah fikiran daripada seramai boleh ahli panel yang ada. Kita mulakan forum kita pada hari ini dengan beberapa topik perbincangan, dan saya akan mulakan dengan perbincangan yang pertama, sebagaimana yang tuan-tuan puan-puan semua sedia maklum, kita 2 minggu lalu telah pun meraihkan Hari Kemerdekaan, dan hari ini kita meraihkan Hari Malaysia. Umum mengetahui bahawa kedua-dua ini adalah cuti umum, namun adakah kita semua faham perbezaan di antara keduanya? Apa yang dimaksudkan Hari Kemerdekaan atau Hari Kebangsaan, dan apa yang dimaksudkan dengan Hari Malaysia? Jadi saya selaku moderator akan menjelaskan sedikit, berkongsi fakta dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang perbezaan antara keduanya, khususnya dari 3 aspek utama, iaitu dari segi tarikh, dari segi peristiwa dan jentera yang membawa ke arah pencapaian kedua-dua hari ini. Jadi sebagaimana kita tahu, Hari Merdeka diisytiharkan pada 31 Ogos 1957, dan ia diraihkan setiap tahun sebagai memperingati Hari Pembebasan Tanah Melayu daripada penjajahan British. Dan Suruhanjaya REIT telah ditubuhkan bagi menjayakan usaha gigih tokoh-tokoh kemerdekaan dalam memperjuangkan kemerdekaan Tanah Melayu. Manakala Hari Malaysia pula diisytiharkan pada 16 September 1963, sebagaimana tuan-tuan boleh lihat perjalanannya di atas skrin ini, di mana kita bermula sejak daripada tahun 1961 ketika Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri pada waktu tersebut, menyuarakan tentang keperluan mewujudkan satu rancangan untuk membawa Persekutuan Tanah Melayu dengan membawa bersama Singapura, Sabah, Brunei dan Sarawak ke dalam satu bentuk kerjasama. Dan kemudian pada 1962 ditubuhkan Suruhanjaya Kobol, sehinggalah kita mengisytiharkan Hari Malaysia pada 16 September 1963. Jadi Hari Malaysia ini adalah tujuannya adalah kerana ingin membebaskan Sabah, Sarawak dan Singapura daripada pengaruh komunis pada waktu tersebut, dan Suruhanjaya Kobol yang telah ditubuhkan adalah bagi menjayakan hasrat penggabungan wilayah-wilayah ini. Apa yang menarik tentang dua-dua proses ini ialah Malaysia dalam inisiatifnya dia banyak memfokuskan kepada hasil rundingan dan tidak melibatkan sebarang pertumpahan darah. Jadi itu sentiasa menjadi satu dasar kepada Malaysia untuk menyelesaikan sebarang pertikaian di meja rundingan. Tetapi hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, fokus kita bukanlah ke atas sejarah, sebab kita telah sudah hampir 60 tahun sejak kita menyambut Hari Malaysia yang pertama. Tapi saya nak tanya dengan panel-panel jemputan yang ada pada hari ini tentang apakah erti sambutan Hari Malaysia ini kepada diri tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita mungkin boleh mulakan dengan saudari Hanis dulu. Okey, terima kasih Cik Widi. Pada pandangan saya, tarikh 16 September 1963 ini bukan sahaja penting kepada mereka yang lahir pada waktu itu, tapi juga kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya kepada warga negara Malaysia, bangsa Melayu, Cina dan juga India dan juga bangsa-bangsa yang lain. Dan di mana tarikh ini sebenarnya menunjukkan bahawa menunjukkan perjanjian di antara kita semua untuk menyatupadukan semenanjung Malaysia, Sabah dan juga Sarawak di bawah satu bumbung yang sama, iaitu kita adalah satu bangsa dan satu negara. Dan memang sebenarnya penting untuk kita melihat ke belakang, melihat ke arah sejarah penubuhan Malaysia ini, tetapi dalam masa yang sama kita juga hendaklah melihat ke hadapan. Jadi dalam mencapai semangat perpaduan di antara dan juga perkauman di antara warga negara Malaysia, sebenarnya penting untuk kita pupuk semangat perpaduan ini daripada kecil, dan juga terapkan nilai-nilai perpaduan dalam kalangan warga negara Malaysia. Jadinya sememangnya mata pelajaran sejarah yang kita belajar sewaktu di sekolah dahulu amatlah penting untuk kita terapkan
nilai-nilai perpaduan, nilai-nilai kebersamaan dalam diri setiap warga negara Malaysia. Dan kita hendaklah kalau sememangnya kalau boleh kita elakkanlah perkara-perkara yang menyentuh sensitiviti perkauman. Jadi di sini erti penubuhan Malaysia kepada saya adalah kita bersama-sama, kebersamaan kita semua dalam mencapai satu boleh saya kata satu nilai kebersamaan dan sebolehnya sentiasa teguh bersamalah untuk kita dalam merealisasikan sesuatu aktiviti dan program di bawah Azmi. Okey, terima kasih Saudari Hanis. Dan dari situ keywordnya ialah erti Hari Malaysia ini perlulah dia menjadi refleksi sebagaimana dia mula-mula diadakan, iaitu untuk membawa bersama. Dulu kita membawa bersama negara-negeri yang bukan berada di bawah Persekutuan Tanah Melayu baru tersebut, dan kita bawa mereka untuk membesarkan keluarga kita. Jadi sekarang menggunakan keyword yang sama, kita terus harus meneruskan spirit itu, iaitu kebersamaan itu harus menjadi satu value yang patut kita teruskan sehingga ke hari ini. Terima kasih Saudari Hanis. Kita teruskan dengan Saudara Philip. Apakah erti Hari Malaysia bagi Cik Ya, Philip? terima kasih Cik Rudy. Pada pendapat saya, Hari Malaysia sebenarnya satu hari yang bersejarah untuk negara kita, kerana ia menyatukan antara Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung Malaysia. Dan pada masa sama, kita juga mampu untuk menilai kebersamaan antara satu dengan yang lain. Saya teringat dengan kata-kata daripada Presiden South Africa, yaitu Nelson Mandela, di mana dia menyatakan bahawa education is the most powerful weapon that can change the world. Dan melalui education atau dengan kata lain pendidikan, ia mampu membawa kita untuk melangkah ke depan selaras dengan wawasan yang kita jayakan pada ketika ini, itu wawasan kemakmuran bersama. Dan ia juga mengurangkan perbezaan antara kaum. Dan di situ juga kita dapat melihat bahwa kebersamaan, nilai-nilai kebersamaan itu semakin meningkat di antara para rakyat pada masa kini. Okey, terima kasih Cik Philip. Jadi Cik Philip juga menekankan kepentingan kebersamaan, dan satu perkara menarik yang disebutkan tadi ialah tentang usaha untuk mengurangkan perbezaan. Maksudnya antara, of course, di Malaysia ni kita adalah sebuah negara yang berbilang kaum, ada banyak perbezaan, namun kita harus memfokuskan untuk mencari di manakah kesamaan antara kita sebagai rakyat Malaysia. Terima kasih Cik Philip. Dan apa kata kita beralih kepada sebelah kanan saya, Cik Shantini. Apakah erti Hari Malaysia kepada Shantini? Terima kasih Tuan Rudy. Jadi makna Hari Malaysia bagi saya adalah jika seperti telah dikongsi oleh Saudara Hanis dan juga Saudara Philip, kita harus melihat negara ini sebagai sebuah negara secara as a whole. Bukan asingkan selalunya kata Malaysia dan Sabah Sarawak. The term frasa tu selalu akan ada di situ. Kita harus mengurangkan perbezaan, tidak harus ada diskriminasi di situ. Sabah Sarawak juga sebahagian daripada negara kita Malaysia. Saya rasa lebih daripada Hari Kebangsaan, Hari Malaysia menekankan, emphasizes kepentingan dan juga identiti negara kita sebagai sebuah negara. Dan juga kalau dilihat, cuti umum bagi Hari Malaysia diberikan mulai daripada tahun 2010. Seingat saya berusia 15 tahun waktu itu. Jadi sebelum tu di sekolah rendah, Hari Kebangsaan saja diutamakan selalu, dan kita tak belajar sejarah dan yang selainnya. Jadi saya, to be honest, tak berapa mengenali, tak berapa tahun ada Malaysia itu lain, Hari Kebangsaan itu lain. Bila inisiatif ini ada, dimulakan tahun 2009 dan diumumkan secara disiarkan mulai tahun 2010. Ia memberi kesedaran kepada semua orang yang Hari Malaysia ni juga penting. Kanak-kanak dari sekolah rendah pun mereka sedar, mereka mengenali yang ada satu hari di mana Malaysia ditubuhkan. Okey, terima kasih Cik Shantini. Dan satu perkara yang sangat penting yang ditekankan dari Shantini tadi ialah tentang penggunaan terma Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Sebenarnya Malaysia dan Sabah dan Sarawak, dia menjadi satu agak habit waktu ketika dululah. Dan tetapi dewasa kini saya lihat penggunaan istilah tersebut sudah semakin berkurang. Sebab meningkatnya kefahaman bahawa Sabah dan Sarawak adalah Malaysia. Jadi tidak perlu disebutkan di hujungnya Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak, kerana Malaysia ialah
Sabah dan Sarawak antara ahlinya. Dan juga Syantini juga mengupas satu perkara penting yang tentang cuti umum diberikan, dan niatnya adalah supaya kita menyedari tentang kenapa cuti umum itu diberikan, dan dengan cara itu ramai orang lebih sedar tentang Hari Malaysia dan perbezaannya berbanding dengan Hari Kemerdekaan, dan dengan itu ada satu cara untuk kita mendidik masyarakat tentang apakah istimewanya hari ini. Terima kasih Saudara Syantini, dan kita beralih kepada Saudara Vira. Apakah Hari Malaysia dalam erti kata Vira? Okay, terima kasih Tuan Rudi. Okey, pada pendapat saya, Hari Malaysia sebenarnya dia adalah satu pengiktirafan kepada semua negeri-negeri di bawah kira di bawah nama Malaysia ni, termasuk yang seperti mana tadi Saudari Syantini menyatakan Sabah Sarawak adalah sebahagian daripada Malaysia, dan tidak sepatutnya wujud perbezaan ataupun klasifikasi apabila kita memberikan sesuatu panggilan terhadap perkataan nama Malaysia. Dan bila adanya sambutan Hari Malaysia seperti yang digazetkan oleh kerajaan, dia adalah satu inisiatif pada pendapat saya yang amat efektif. Penglibatan daripada seluruh rakyat Malaysia sepatutnya lebih aktif setanding dengan Hari Kemerdekaan yang mana pada 31 hari bulan Ogos. So kita patut lebih fokus kepada Hari Malaysia sebagai satu sambutan yang utama selain daripada Hari Kemerdekaan, dan ini telah memberikan satu titik pertemuan di mana Hari Malaysia menjadi satu titik pertemuan di mana semua negeri-negeri telah mencapai satu persetujuan dan kira termeterailah perjanjian di mana Sabah, Sarawak dan 11 negeri di Peninsula menubuhkan di bawah satu nama Malaysia Satu Negara. Betul tu Saudara Vira, sebab perjalanan untuk membentuk Malaysia dengan mengandungi Sabah dan Sarawak itu sendiri bukan satu proses yang mudah. Jadi ia perlulah dikenang dalam satu hari yang tertentu untuk menunjukkan betapa kita mengiktiraf. Itu ayat yang digunakan oleh Saudara Vira ialah satu bentuk pengiktirafan kepada semua negeri-negeri di dalam Malaysia. Saya juga sebenarnya bertuah tadi Saudara Syantini ada menyentuh tentang waktu Hari Malaysia diiktiraf sebagai atau dijadikan sebagai cuti umum kerana saya berada di dalam mesyuarat yang membincangkan tentang untuk menjadikan Hari Malaysia sebagai cuti umum. Dan pada waktu tersebut, bagaimana dia bertitik tolak ataupun idea ini timbul ialah kerana wakil kita daripada Sabah dan Sarawak mengatakan bahawa Hari Kemerdekaan mereka tidak dapat kaitkan perasaan mereka sebab mereka tidak ada dalam lipatan sejarah Hari Kebangsaan tersebut. Oleh itu hari cuti umum kita cadangkan untuk Hari Malaysia ini adalah supaya Sabah dan Sarawak yang juga sebahagian daripada Malaysia dapat merasai satu episod sejarah yang juga besar, sebab itu bukan satu proses yang mudah untuk mereka merasai sebuah pembinaan sebuah negara yang merdeka seperti pada hari ini. Jadi terima kasih. Alright, jadi sebagaimana yang telah diulas oleh peserta-peserta ataupun panel-panel kita sebentar tadi, Hari Malaysia ni sangat berkait rapatlah tentang penubuhan Malaysia itu sendiri kan. Jadi secara geografinya kita di Semenanjung dan juga di Malaysia Timur ni dipisahkan oleh Selat Melaka. Sebab itulah penubuhannya pada peringkat awal itu memang ada banyak cabarannya lah. Sebab kata orang tak kenal maka tak cinta. Namun sebenarnya kerajaan telah melaksanakan pelbagai inisiatif untuk merapatkan jurang ataupun mengintegrasikan antara Semenanjung dengan Malaysia Timur. Jadi di sini saya akan kongsikan beberapa fakta menarik bersama dari panel tentang beberapa usaha yang kerajaan telah ambil untuk mengintegrasikan atau meningkatkan integrasi nasional yang telah dilaksanakan sehingga hari ini. Tahukah tuan-tuan dan puan-puan bahawa satu ketika dulu kita mempunyai time zone atau zon waktu yang berbeza antara Malaysia dan Sabah dan Sarawak? Okey, saya lah yang paling tua di sini jadi saya pernah melalui waktu tersebut sebab sebelum ini kita di dalam berita dan sebagainya apabila ada program TV dia akan sebut pada jam 7 malam waktu Semenanjung, 8 malam waktu Sabah dan Sarawak. Namun pada 1 Januari 1982 kita telah menyeragamkan waktu di antara Sabah dan Sarawak dan yang mana kita panggil waktu piawai Malaysia.
Dan inilah yang memudahkan urusan antara kita di Semenanjung dan Sabah Sarawak sebagai satu negara. Dia banyak membantu di situ dari segi integrasi nasional. Selain daripada situ juga, saya pasti ahli panel kita sedarlah ataupun bila kita menonton melalui Kementerian Penerangan iaitu Radio TV Malaysia RTM, akan ada slot berita khas untuk berita-berita daripada Sabah dan Sarawak kan. Dan ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kesedaran seluruh rakyat Malaysia, khususnya di Semenanjung, tentang hal ehwal di Malaysia Timur. Dan selain itu juga kita sebagai di dalam sektor perkhidmatan awam ini ada diperkenalkan elang wilayah. Elang wilayah ni kepada pejabat awam adalah untuk menggalakkan pertukaran sumber manusia di antara Semenanjung dengan Malaysia Timur, dan dengan cara pertukaran sumber manusia inilah kita boleh menggalakkan atau meningkatkan peluang untuk sesama kita saling mengenali dan juga untuk membuat pemindahan ilmu di antara lokasi di dalam negara ini. Jadi itu adalah sebahagian daripada banyak lagi inisiatif yang kerajaan telah buat untuk meningkatkan integrasi nasional. Jadi saya nak tanya kepada ahli panel kita pada hari ini, mungkin kita boleh mula dengan Cik Philip lah kot sebab dia daripada Sabah okay. Jadi mungkin boleh ceritalah, jadi tuan-tuan perempuan ialah bakal PTD Jadi satu hari nanti akan membuat dasar-dasar dan inisiatif yang akan mendukung hasrat kerajaan, termasuklah mengenai integrasi nasional. Jadi saya nak tanya, ada idea tak dari pada tuan-tuan dan perempuan tentang apa lagi yang boleh kita buat untuk mengukuhkan integrasi nasional dan perpaduan antara negeri-negeri Indonesia? Untuk saya, terima kasih Cik Rudy. Pada pendapat saya, bagi dasar-dasar yang sedia ada pada masa kini dan terutamanya yang terbaru, dasar perpaduan negara yang dilancarkan tahun lalu pada Februari 2021 dan di mana ia merangkumi 3 teras, dan salah satunya adalah integrasi budaya. Dan pada pendapat saya, ia sudah cukup bagus untuk merapatkan jalinan antara hubungan antara negeri di Sabah Sarawak serta di Semenanjung Malaysia. Dan saya sendiri sangat berbangga untuk menjadi rakyat Malaysia kerana melalui inisiatif-inisiatif ini saya juga sedar bahawa kami tidak disisihkan. Basically inclusivity itu telah dikurangkan, dan pada masa sama dasar yang diperkenalkan juga membantu kami untuk lebih ke depan. Dan seperti pada masa sekarang kita dapat lihat di mana terdapat pelbagai bakat dan juga terdapat pelbagai kejayaan yang ditempa oleh kebanyakan prominent figure daripada Sabah dan Sarawak sendiri. Jadi pada saya tidak akan ada dasar baru, tetapi kita memperkuatkan atau kita revise balik dasar yang sedia ada agar ia boleh ditambah baik dan boleh dikembangkan dengan lebih jauh lagi. Ya, bagus Encik Philip, sebab memang kita tidak menyisihkan. Malah kita amat menghargai kehadiran even dalam kita punya forum pada hari ini, kita sangat menghargai kehadiran Encik Philip yang akan menambah kepada diversity kepada perbincangan kita. Dan oleh itu saya setuju bahawa tentang dasar perpaduan negara ini adalah satu inisiatif yang sangat kita alu-alukan dalam khususnya pada masa sekarang sebagai satu alat untuk kita merapatkan jalinan sebagaimana yang Cik Philip sebutkan tadi. Jadi ada ahli panel lain yang nak memberi idea tentang apa lagi inisiatif yang kita boleh buat untuk kita merapatkan lagi perpaduan integrasi nasional antara Semenanjung dan Malaysia Timur, dan juga mungkin perpaduan antara semua negeri di Malaysia. Izinkan saya tambah, Silakan. Cik Rudy. So saya melihat mungkin boleh adanya inisiatif yang lebih nak usaha lah, maksudnya adanya inisiatif lebih terhadap dasar kepada digitalisasi, di mana capaian rangkaian internet sebenarnya salah satu masalah yang agak prominent terutama di Malaysia Timur. So saya melihat mungkin ada usaha-usaha daripada pihak-pihak yang berkenaan untuk memberikan fokus kepada dari segi meluaskan liputan rangkaian internet ataupun network lah di tempat-tempat yang pedalaman, terutama di kawasan di Malaysia Timur. Saya agree, very interesting di situ saudara Vira, sebab sekarang ni kita tak dapat lari daripada menggunakan teknologi digital ni. Malah inilah medium utama penyampaian maklumat. Kita tak bergantung kepada TV lagi. Sekarang orang akses kepada maklumat semua menggunakan rangkaian internet. Jadi kalau katakanlah
ada kawasan-kawasan di dalam negara, tak semestinya di Sabah Sarawak, malah di mana-mana pun di dalam negara kita yang masih ada kekurangan akses kepada internet ni, seboleh-bolehnya kita atasi segera supaya semua orang ada akses kepada maklumat yang sama. Saya sokong ataupun bersetuju dengan cadangan yang diberikan. Ada lagi ahli panel lain yang nak mengupas atau nak memberi cadangan tentang apa inisiatif lain yang boleh kita buat? Ya. Pada pandangan saya, setiap dasar tu harus kita jadikan nilai perpaduan, nilai kebersamaan itu sebagai teras. Jadi kita bukan hanya ada dasar perpaduan negara, kita ada juga dasar pendidikan, dan juga kita juga ada wawasan kemakmuran bersama. Jadi setiap dasar-dasar yang digubal, dirancang tu haruslah menerapkan nilai kebersamaan yang tinggi. Dan sebentar tadi saudara Vira pun ada nyatakan mengenai digital. Jadinya dalam merealisasikan digitalisasi di Malaysia ni, kita juga boleh terapkan dan sebarkan nilai perpaduan itu melalui penggunaan digital itu sendiri. Jadi, sangat penting, Saudari Hani, saya sangat setuju sebab menjadikan perpaduan sebagai main consideration ataupun terasa utama di dalam pertimbangan apa juga dasar. Sebab bila kita menyebut tentang dasar ni, kita tidak boleh lari bahawa dasar itu akan mengimplikasi kepada sektor-sektor yang lain. Jadi kalau kita memastikan perpaduan menjadi satu terasa utama di dalam apa juga dasar dibuat oleh mana-mana kementerian, kita akan memastikan kita tak akan terlepas pandang apa juga inisiatif kita buat tu tidak akan mengenepikan inisiatif perpaduan. Terima kasih atas feedback tersebut. Okey, jadi mungkin kita boleh teruskan dengan soalan yang ketiga. Okey. Jadi kita pergi kepada keluarga Malaysia pula. Okey, dan ini adalah satu konsep yang diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang mana ia mengandungi 3 prinsip utama, iaitu keterangkuman, kebersamaan dan juga kesyukuran. Jadi sebagaimana kita tahu, konsep keluarga Malaysia ini menekankan kepada Malaysia sebagai satu entiti keluarga. Maksudnya kita bukan satu organisasi, tetapi ialah sebagai satu entiti keluarga yang mana kita perlu saling memahami, saling menyayangi, saling membantu dan mengambil berat. Kerana dengan elemen-elemen inilah kita boleh mengukuhkan keharmonian dan juga kesepaduan. Dan keluarga Malaysia ni berbanding dengan konsep yang kita dah lama pakai, ia menekankan kepada sifat ikhlas dan genuine, di mana kita akan menganggap bahawa sesama kita ni semua satu institusi keluarga. Jadi di sini saya ingin tanya dengan ahli panel kita pada hari ini. Mungkin kita boleh mulakan dengan Saudari Shantini lah kali ini. Walaupun konsep keluarga Malaysia ini baru dilancarkan pada tahun lepas, namun nilai-nilai keluarga Malaysia ini sebenarnya something yang telah kita buat sekian lama, saya pasti. Jadi mungkin Shantini boleh kongsikan kepada kita apakah saat-saat keluarga Malaysia bagi Shantini. Terima kasih Kak Yudi. Saya setuju, walaupun kita menamakan keluarga Malaysia secara rasmi tahun lepas, tapi tanpa sedar, unknowingly kita telah melaksanakan, kita ada banyak sangat momen-momen keluarga Malaysia sejak kita lahir di bumi Malaysia ini. Jadi saat keluarga Malaysia yang saya ingat dengan jelas adalah dah hampir 1 dekad, 10 tahun lepas saya menyertai PLKN, National Service. Bukan sahaja perpaduan atau toleransi, beyond all in this, patriotisme, semangat kenegaraan itu juga menyumbang kepada kalau tanya saya, kepada keluarga Malaysia ini. Jadi PLKN merupakan platform yang di mana saya sedar dalam diri saya tu ada semangat kenegaraan itu, beyond dan bekerjasama, teamwork, semua tu ada kat sana. But that Malaysia is a country, the value, the importance of our bendera, lagu negaraku. Sekarang ni di mana pun saya dengar, walaupun kat panggung wayang pun I tend to just berdiri, respect, semangat kenegaraan tu dalam jiwa tu. That is the moment I realise 3 bulan di camp PLKN. Terima kasih Saudari Shantini. Saya pun macam hampir terlupa tentang PLKN satu ketika dulu. Malah saya rasa dia satu tindakan ataupun satu ketetapan yang mana itu satu peluang yang sangat keemasan untuk
semua generasi muda daripada pelbagai kaum diletak dalam satu lokasi yang sama dan memahami tentang kepentingan perpaduan toleransi. Dan satu elemen yang sangat penting disebut di sendiri ialah patriotisme. Sebab patriotisme ini, apabila kita semua memiliki semangat cintakan negara, kita semua akan memandang kepada satu arah yang sama, iaitu negara kita perlu dipertahankan kedaulatannya, dan kita sebagai unit di dalam sebuah negara itu memainkan peranan yang penting untuk memelihara keamanan tersebut. PLKN, okey, memang satu kenangan yang manis bagi saya. Walaupun ramai waktu dapat surat tu mungkin banyak yang risau, bukan di kalangan peserta, ke ibu bapa juga kan, sebab tidak pernah berada di dalam hardship waktu di camp dan sebagainya, tetapi satu kepuasan dan satu kenangan yang dibawa sampai ke hari ini. Okey, terima kasih. Apa kata kita, siapa lagi mungkin daripada ahli panel lain tentang saat-saat keluarga Malaysia anda? Mungkin Saudara Vira? Okay, terima kasih Tuan Rudi. Bila kita cakap tentang keluarga Malaysia, saya teringat terhadap orang kampung saya, di mana saya berasal daripada Kedah. So kampung saya terletak di satu tempat yang agak pedalaman, di mana tempat tu dinamakan Padang Terap lah. Dekat sebelah kampung saya adalah kampung Siam, di mana majoriti adalah daripada etnisiti Siam lah. Tapi sebelah jiran kepada kampung saya tu adalah kampung Melayu. Saya rasa kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi dekat sana, tuan-tuan dan puan-puan akan terkejut. Penduduk Melayu dekat jiran kampung saya tu, kampung Melayu tu, boleh cakap bahasa Siam. Dia datang ke tempat kampung kita, nama sepupu saya ada buka satu kedai runcit dekat sana. So saya pernah sekali saya balik, and saya ada berdiri dekat kaunter tu. Then ada satu penduduk dekat situ, dia beli barang dekat kedai sepupu saya, dia cakap bahasa Siam, and saya macam rasa macam wow, macam kita rasa macam dia boleh cakap bahasa Siam. Sebab terus terang kan, macam kita bila generasi makin muda sekarang ni, memang ramai yang kian lupa, termasuk saya sendiri pun. Mungkin dari segi bahasa ibunda pun kita dah kurang. Tapi bila kita tengok semangat keluarga Malaysia ni sebenarnya diterap daripada dulu lagi, daripada zaman pra-kemerdekaan lagi, di mana orang-orang tua kita sebenarnya boleh duduk sekali. Even ada daripada kaum yang berlainan pun dia memahami dan boleh bercakap dalam bahasa kaum lain. So itulah semangat bagi saya daripada dulu lagi. Semangat keluarga Malaysia memang dah diterapkan di penduduk-penduduk di Malaysia. Dan juga yang saya sendiri pernah experience juga adalah masa sambutan kemerdekaan, di mana saya melihat semua rakyat Malaysia daripada pelbagai kaum, daripada background yang berlainan, boleh berada di satu tempat yang sama untuk menyambut kemerdekaan dan menyanyi lagu-lagu kemerdekaan, lagu-lagu merdeka, lepas tu lagu Keranamu Malaysia, dan juga lagu-lagu yang lain lah. So memang bila kita lihat daripada perspektif sebagai penonton ataupun sebagai orang yang di sebelah, kita akan melihat semangat untuk menyanyikan lagu tersebut tu dengan penghayatan yang ada memang kuat. So saya rasa sebenarnya itu melambangkan semangat keluarga Malaysia lah, dan saya percaya semangat ini sebenarnya diterapkan daripada awal lagi. Cuma sekarang kita dengan adanya inisiatif ini, dia akan memberi dorongan kepada anak-anak muda yang zaman generasi yang akan datang untuk lebih mempunyai dapat diterapkan semangat tersebut, dan juga macam memberi satu peringatan kepada mereka untuk menghargai semangat dan kualiti yang ada dekat negara kita ini. Menarik, Saudara Vira. Di situ ada satu tool kita ni sebenarnya ada pelbagai alat-alat yang boleh digunakan untuk menyatukan negara. Dan apa yang menarik disebutkan oleh Saudara Vira tadi ialah bahasa. Maksudnya kita boleh berada di dalam atau mempunyai identiti yang berbeza, tetapi macam contoh tadi, bahasa Siam itu menyebabkan rasa dekat. Walaupun mereka keturunan yang berbeza, daripada kampung yang berbeza, tapi penggunaan bahasa Siam itu menyebabkan Saudara Vira berasa dekat dengan orang itu. Jadi ada pelbagai lagi alat-alat lain, yang contohnya makanan yang ada di depan kita pada hari ini ada satu ejen penyatuan. Sukan contohnya juga adalah satu ejen penyatuan, di mana kita akan mencari kesamaan. Dari situ juga Saudara Vira menyebut tentang perayaan. Apabila ada satu sambutan, majlis sambutan, semua orang sama-sama bergembira and pergi dan menikmati ataupun semangat daripada sambutan tersebut. Di situ kita tidak kenal perbezaan, kita hanya memandang dari segi kesamaan. Terima kasih. Jadi seterusnya mungkin Saudari Hanis boleh bercerita tentang saat-saat keluarga Malaysia anda. Terima kasih Encik Rudy. Seperti tadi Encik Rudy ada cakap yang kita ada certain tool yang kita gunakan untuk cari kebersamaan tu, dan pada saya adalah pendidikan.
Okey, sebagai seorang yang beragama Islam dan juga seorang yang berketurunan Melayu, saya membesar di sekitar perkampungan Melayu. Dan dari kecil saya bersekolah di sekolah kebangsaan dan dan saya teruskan pengajian di SMKA Syarul Azhar. Jadi sekiranya saya sebenarnya berbangsa Melayu. Dan saya mula berasa bangga. Saya mula berasa seronok menjadi seorang warga negara Malaysia adalah bila saya menjadi seorang pensyarah di Universiti Multimedia. Di situ saya ada belajar berbangsa Cina, India dan juga Melayu. Dan boleh saya katakan pelajar saya berbahasa Cina ni adalah sebanyak 60% secara keseluruhan. Dan dalam satu kuliah itu saya ada dalam lebih kurang 400 pelajar. Jadi terlalu ramai. Dan dalam suasana belajar itu sendiri saya dapat lihat komunikasi di antara para pelajar dan juga komunikasi di antara pelajar bangsa lain bersama dengan saya. Dan saya dapat lihat pelbagai kerjasama yang diterapkan semasa untuk menyiapkan assignment dan juga macam kita dapat lihatlah dari segi attitude mungkin berbeza ataupun mungkin boleh saya katakan di sini macam pelajar Cina dia lebih ke hadapan dalam kelas, tapi dalam menyiapkan assignment tu mereka bantu. So macam dekat situ saya berasa sangat berbangga menjadi seorang pensyarah di situ. Dan dalam masa yang sama saya juga dapat merapatkan hubungan di antara pelajar dan juga saya. Dan saya sejujurnya saya lebih rapat dengan pelajar Cina dan India daripada pelajar Melayu di MMU lah. Itulah dengan saya lah. Sangat menarik, prosesnya berbeza dengan apa yang dikongsikan oleh tadi Surin dan juga Shantini, di mana Hanis merasai pengalaman hidup berbilang kaum tu dalam fasa yang sedikit lewat, because beliau membesar dalam persekitaran Melayu, pergi ke sekolah agama, tetapi waktu beliau bekerja, beliau menjadi pensyarah kepada satu kumpulan pelajar yang terdiri daripada pelbagai komposisi bangsa, dan di situ beliau mengenal bangsa tersebut dan kiranya dikagumkan tentang bagaimana mereka bersatu buat satu benda yang sama. Dan di sini pendidikan ataupun cita-cita atau di mana tugasan-tugasan itu ada something yang mereka perlu laksanakan. Jadi untuk mencapai cita-cita dia, untuk menyiapkan tugasan tersebut dan berjaya di dalam pendidikan mereka, telah menyatukan mereka. Di situ tidak mengenal warna kulit, bangsa dan sebagainya, semua didorong oleh cita-cita yang sama. Menarik di situ. Okey, Saudara Philip, apakah saat-saat keluarga Indonesia anda? Bagi saya, memandangkan saya berasal dari Sabah, jadi kalau kat Sabah, mereka kebanyakan akan melalui proses perkahwinan campur, dan saya juga salah satu hasil daripada proses perkahwinan campur tersebut, dan di mana keluarga saya terbentuk daripada kaum Melayu, dan dia ada etnik daripada Kadazan, Dusun, dan juga daripada luar negara sendiri, daripada Jepun. Sebab ayah saya sendiri dia half Jepun dan half Chinese. Jadi kira macam bila kita mengadakan gathering, di situ kita dapat lihat seperti saudara Vira menyebut tadi penggunaan bahasa, di mana mereka akan menyebut pelbagai bahasa dalam tempat yang sama dan pada masa yang sama. Dan ia menunjukkan satu keluarga yang besar dan berbentuk Malaysia. Dan pada saya sendiri, sebab saya dibesarkan daripada segi persekitaran yang bersifat Kristian dan pada masa sama juga mempunyai agama yang lain, di mana kami boleh hidup secara aman dan damai, di mana wujudnya persefahaman keagamaan antara satu agama dengan satu agama yang lain, dan ia amat menyenangkan. Dan pada masa sama saya juga sangat bangga untuk berada di dalam keluarga tersebut. Interesting, sebab saya teringat apa yang disebut oleh Saudara Philip ni adalah sama tentang apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sewaktu beliau memperkenalkan gagasan keluarga Malaysia ini, di mana waktu itu disebutkan bahawa banyak yang kita boleh belajar daripada Sabah dan Sarawak, khususnya mengenai perpaduan, kerana di sana banyak perkahwinan campur dan di sana mereka tidak begitu memandang sesuatu kumpulan etnik itu berdasarkan kumpulan etnik. Maksudnya semuanya adalah rakyat Sabah, semuanya adalah rakyat Sarawak. Jadi banyak yang di Semenanjung boleh belajar daripada Sabah dan Sarawak tentang bagaimana perpaduan itu dicipta dan tentang bagaimana untuk hidup harmoni sesama berbilang kaum. Jadi terima kasih Saudara Philip situ. Mungkin kita boleh beralih kepada soalan yang keempat. Yang ini kita pergi kepada isu sedikit serius.
ada percubaan daripada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk merosakkan keharmonian antar kaum dengan memainkan isu agama dan budaya, isu-isu sensitif, khususnya di platform media sosial yang mana kita tahu capaiannya meluas dan sukar untuk dikawal. Jadi disebabkan itulah tadi kita menyentuh tentang dasar perpaduan negara sebagai satu tool yang sangat kita alu-alukan kedatangannya, sebab inilah antara satu mekanisme yang untuk kita boleh gunakan untuk memastikan negara ini boleh terus mencapai keharmonian dan kestabilan sosial politik. Namun adakah dasar ini saja mencukupi untuk memastikan kita boleh kekal hidup sudah harmoni dan aman damai? Oleh itu saya ingin bertanya kepada barisan panel kita, apakah peranan yang boleh kita mainkan sebagai individu, okey, untuk membantu usaha ini. Tetapi sebelum itu kita saksikan klip ini. Okey kelas, tajuk lukisan hari ini ialah jika kamu seorang pencipta, apa yang kamu akan cipta untuk majukan Malaysia? Sekarang ni kita ada Twin Tower kan? Nanti saya nak guna Tree Tower iaitu menara kembar 3. Ia akan jadi bangunan tertinggi di dunia dan harumkan nama Malaysia. Terima kasih Nabila. Sama-sama. Marcus? Kita ada Myvi, King of the Road. Tapi saya mahu cipta King of the Sky. Myvi terbang. Saya akan bikin shopping mall yang paling besar. Saya nak bina jabatan dari Penang ke Sabah. Haziq? Saya mahu cipta robot ini yang boleh masak, cuci dan jaga anak. Cikgu tanya macam mana mahu majukan Malaysia, bukan macam mana jadi kakak. Kelas. Haziq, boleh kongsi dengan kami kenapa nak bina robot ni? Korang ada perasan tak? Men sudah lama tak datang ke kelas. Meng, Dia tak dapat datang. Tiap-tiap hari dia kena duduk kat rumah jaga adik-adik. Boy, Sebab mak dia kena pergi kerja lepas ayah dia meninggal. 妈咪是做工了啊，记得照顾好弟弟妹妹啊，懂吗？ Kalau nak Malaysia maju, kan patut bermula dengan kita. Tapi ramai lagi macam Meng. Tak dapat pergi sekolah. Tak dapat nak belajar untuk memajukan diri dan negara kita. kakak yang lancar ni.
Baiklah penonton, jadi klip tadi menunjukkan bahawa kita sebagai individu boleh memainkan peranan kita sendiri untuk menyokong hasrat kerajaan bagi mengukuhkan perpaduan antara kita. Jadi kita pergi balik kepada soalan yang saya ajukan kepada barisan panel kita, ialah apakah peranan yang boleh tuan-tuan dan puan mainkan sebagai individu untuk membantu usaha kerajaan mengukuhkan perpaduan antara rakyat Malaysia. Jadi mungkin kita boleh dengar dulu daripada saudara Vira. Okey, terima kasih Tuan Rudi. Pada pendapat saya sebenarnya tadi Tuan Rudi bertanya tentang social media yang disalahguna untuk menyebarkan elemen-elemen perkauman lah kan. Okey, pada pendapat saya sebagai individu yang menggunakan social media adalah penting sekiranya maklumat yang disampaikan adalah tidak tepat. Kita patut memberi membetulkan fakta-fakta yang disebarkan sekiranya salah. Terutama bila kita melihat dalam Facebook ataupun Instagram, di mana kita ada circle of friend lah, bulatan maksudnya dalam satu komuniti kawan kita, di mana sekiranya ada rakan-rakan lain ataupun kawan-kawan lain menyebarkan berita-berita yang tak betul, adalah penting untuk kita menegur mereka supaya untuk mengelakkan terjadinya salah faham antara kaum. Sebab kita hidup di bawah satu bumbung, adalah penting kita menjaga sensitiviti kawan-kawan yang menggunakan sama ada di secara fizikal, secara real life ataupun secara virtually di social media. Itu adalah pendapat saya lah. Maksudnya kita kena menegur mereka kalau ada kesilapan lah. Okey, baik. Terima kasih saudara Vira. Bagaimana dengan saudara Hanis? Okey, terima kasih Cik Rudi. Ada saya nyatakan tadi bahawa saya merupakan seorang pensyarah di Universiti Multimedia dan specifically saya mengajar subjek cyber law. Okey, jadinya di sini pada pandangan saya adalah amat penting untuk kita perkenalkan subjek cyber law bukan sahaja kepada pelajar undang-undang tapi juga kepada semua pelajar. Kerana kita perlu terapkan kepada mereka dan kita perlu perkenalkan kepada mereka undang-undang yang berkaitan dengan cyber law itu sendiri. Dan sebagai contoh kita ada Communication and Multimedia Act, di mana kalau kita cuba untuk menyentuh sensitiviti perkauman ataupun ada dinyatakan di bawah Communication and Multimedia Act, di mana ianya berbentuk ofensif ataupun berbentuk something yang mengganggu ataupun defame someone else. Di situ kita dapat perkenalkan kepada mereka bahawa jika mereka melakukan sesuatu seperti begitu, mereka akan dikenakan certain hukuman ataupun akan ada certain tindakan dikenakan kepada mereka. Jadinya adalah amat penting untuk kita perkenalkan undang-undang tersebut dan juga enforce undang-undang tersebut supaya mereka lebih aware akan consequences of doing that thing lah, ataupun kita cuba try untuk spread the sensitivity antara warga negara Malaysia. So, okey, jadi menggunakan aspek perundangan itu untuk menyedarkan, bagi mencegah dan juga mungkin mengingatkan sesama kepada semua orang agar menggunakan media sosial dengan lebih beretika begitu ya. Okey, bagaimana dengan saudara Philip? Ya, pada pendapat saya, menakan saudara Virawan telah menyentuh pasal penggunaan secara individu menggunakan media sosial, manakala saudara Hanis pula menyentuh kepada pendidikan. Bagi saya peranan kerajaan itu sendiri adalah penting, di mana kita dapat lihat pada negara kita belum ada satu majlis yang mengawal media. Jadi ini adalah masa yang tepat untuk kita menggunakan apa yang disuruhkan oleh kerajaan untuk mengadakan atau mewujudkan satu majlis media Malaysia yang berfungsi dalam mengawal atau menyelia segala postingan dan juga segala informasi yang disalurkan di luar sana. Kerana saya teringat satu berita sebelum ni di mana kes berlaku disebabkan oleh berita palsu dan seterusnya akta berita palsu diwujudkan. Tetapi pada masa sama kita juga kena mengambil kira peranan kita sebagai individu. Kerana jika bukan dari kita sendiri, perkara-perkara sebegini tidak akan berlaku. So apa yang boleh dinasihatkan adalah you need to think twice before you click. Baik. Okey, terima kasih. Dan bagaimana dengan Shantini? Berbalik kepada soalan, secara individually kan, bagaimana kita boleh menghalang isu perpaduan atau kekauman, especially di social media. Saya rasa the most effective way will be break the chain. Kalau pandemik taught us, COVID-19, yang kita boleh break the chain physically untuk berhentikan penularan sesuatu wabak, ini we have to learn to break the chain virtually. Bila social media tu, kita bila
keluarnya sesuatu video, biasa orang selalu seperti di-mention oleh Philip, think twice before click. Orang selalu tak fikir apa-apa pun, immediately like, share, comment. Bila kita buat benda tu jadi viral, tular. Jadi kita tak boleh nak detect source atau sumber. Kita tak boleh nak tahu siapa orang yang memulakan isu tersebut in the first place. Jadi saya faham kadang-kadang kita rasa marah atau kita ingin membetulkan individu tersebut atau kumpulan tersebut. Kita juga akan membuat video yang untuk menerangkan perkara tersebut. Kita akan retaliate, di mana ia akan menjadi lagi besar dan besar dan besar. Apinya akan membara tanpa ada satu kesimpulan atau solusi untuk masalah tersebut. Jadi kalau boleh kita harus sentiasa berwaspada dan juga berfikir baik sebelum kita berkongsi sesuatu perkara. Dan lagi penting, kalau boleh kita we stand together in silence. We don't spread negative issues. We break the chain where perkara yang negatif atau kumpulan yang ingin mengancam perpaduan dan juga keselamatan negara tersebut tidak berjaya melaksanakannya. Menarik di situ Saudari Shantini, di mana betul secara nature-nya apa saja yang viral ni ataupun memang diwujudkan dengan niat untuk viral, dia akan gagal apabila kita mengambil sikap tidak melayan. Okey, jika dia menjadi rantaian bila semua orang pick up dan juga membuat komen, dan benda itu akan jadi out of control. Tetapi kalau kata kita semua memandang bahawa ini adalah isu sensitif, tidak wajar dibincangkan, kita diam dan dia tidak akan pergi ke mana-mana, dia akan mati di situ saja. Jadi betul, dari situ juga saya berpandangan itu satu langkah yang mana kita sebagai individu, kalau kita sama-sama bersepakat untuk mengambil langkah yang sama, kita boleh menghentikan ancaman-ancaman anarkis begitu. Jadi secara keseluruhannya banyak idea yang kita dapat daripada panel-panel pada hari ini yang menekankan isu-isu pencegahan tentang meningkatkan etika dan kesedaran, kemudian membetulkan fakta, memainkan peranan kepada apa-apa yang disebarkan yang mana tidak betul, dan kemudian ada juga penekanan kepada perundangan dan juga apa yang secara institusinya telah ada untuk kita gunakan bagi mengawal. Dan tadi pun pandangan daripada Saudara Philip mengenai sebuah majlis untuk memantau dan mengawal penggunaan media dalam negara bagi memastikan ia tidak menyentuh isu-isu yang boleh menjejaskan keamanan negara, dan kita putuskan rantaian dengan cara menolak sama sekali fahaman-fahaman yang diedarkan. Jadi mungkin soalan yang terakhir secara pantas saya nak tanya daripada dari panel ialah sebab kita meraihkan Hari Malaysia pada hari ini, jadi kalau boleh kita jadikan dia lebih interesting, kalau tuan-tuan boleh komen dan jawab soalan ini dalam bahasa masing-masing. Bahasa Siam, bahasa Tamil, saya percaya boleh, bahasa Melayu dan mungkin bahasa Kadazan. Boleh ya? Soalan saya ialah, apakah harapan tuan-tuan dan puan sempena Hari Malaysia? Ketuladan Cik Rudy. So harapku da itipogun kiva do minsa samadan miampai iso om nogi harapku da kiva do so ngongovian toko kanu do manokodung iso kuma pensanan do tulun itipogun do Malaysia. Ketuladan. Harapan saya bagi sambutan Hari Malaysia pada tahun ini adalah apa-apa topik yang kita bincangkan sebentar tadi dapat kita terapkan dalam diri setiap warga negara Malaysia, khususnya dalam penggunaan media sosial itu sendiri, di mana kalau boleh penggunaan itu hendaklah secara kita letak limit kepada diri kita sendiri, sama ada kita hendak break the chain ataupun tidak, dan kita semak dulu perkara itu sebelum kita sebarkan kepada orang lain. Jadinya, dan kita cuba juga elakkan sensitiviti perkauman itu. Jadi dekat sini saya berharap untuk melihat setiap warga negara Malaysia, khususnya remaja itu sendiri, dapat mengurangkan penyebaran perkara yang tidak yang akan menyentuh sensitiviti perkauman itu sendiri. Itu sahaja. வணக்கம். இந்த மலேசிய தினத்தை முன்னிட்டு என்னுடைய நம்பிக்கை என்னவென்றால், நாம் எப்பொழுதும் எந்த ஒரு பாகுபாடும் வேறுபாடும் இன்றி ஒரே தேசமாக ஒற்றுமையாக என்றென்றும் இருக்க வேண்டும். நன்றி. สวัสดีครับ โอเคโรคนมาเลเซียเนาะโรและนี่โรจีcelebrate Malaysia Day แล้วต้องทุกๆคนต้องโยให้คิดว่าให้นุก
แล้วก็รู้ได้เราอยู่ในมาเลเซียเหมือนกับอยู่ในเรื่องใช่ไหมแล้วเราต้องอย่าให้อย่างอะไรclash พนันแล้วเทดีนั้นเราเอาใช่ไหมดีเนาะเราอย่าเชื่อของที่ไม่ดีคนแชร์ในFacebook Instagram เราอย่าเชื่อเลยเนาะพันนี้เราต้องเราอยู่ได้คิดว่าให้ peaceful lah พนันโอเคพันนี้ดอกแรกเนาะHappy Malaysia Day ขอบคุณครับ Terima kasih Saudara Vira di atas aspirasi dan juga harapan sebentar tadi. Jadi baiklah penonton, pada hari ini tadi kita telah berbincang banyak perkara dengan barisan panel kita. Di awal tadi kita telah menyentuh tentang erti Hari Malaysia di kacamata masing-masing, dan di situ kita melihat banyak menekankan tentang kebersamaan, tentang identiti dan betapa Hari Malaysia itu adalah satu bentuk pengiktirafan kepada semua negeri-negeri dalam Malaysia di mana kita membentuk satu keluarga yang besar, dan juga penekanan kepada kefahaman yang melalui pendidikan yang disebut oleh Saudari Hanis tadi. Dan kemudian kita telah membincangkan usaha-usaha yang telah diambil oleh kerajaan untuk mengukuhkan lagi integrasi nasional. Kita berbincang panjang tentang dasar perpaduan negara, dan kemudian ada juga idea-idea untuk kita terus pergiatkan usaha dan mencari apa jua platform-platform yang terkini dan relevan untuk kita panjangkan usaha kita ke segenap pelosok negara, termasuklah berkaitan dengan capaian internet yang mana menjadi satu wadah yang sangat penting untuk kita menyebarkan maklumat mengenai perpaduan dan juga patriotisme. Selain itu, kita juga ada berkongsi kisah-kisah menarik mengenai saat-saat keluarga Malaysia, yang di sini kita menghargai bahawa hidup berbilang kaum ini adalah satu pengalaman yang unik, dan tak hairanlah ia akan membibitkan saat-saat manis yang kita akan kenang sepanjang hayat. Dan oleh itu, keluarga Malaysia ini sebenarnya dia tidak ada satu cara untuk mengekspresikannya. Semua orang mengekspresikan rasa cinta kita terhadap negara ini melalui cara-cara yang berbeza. Dan akhir sekali kita juga membincangkan tentang apakah langkah-langkah yang boleh diambil oleh individu untuk menentang anasir dan ancaman kepada keselamatan dan juga perpaduan negara. Dan di situ kita melihat banyak aspek dari segi pencegahan, dari segi pendidikan, meningkatkan kesedaran dan juga etika dalam penggunaan media sosial. Kemudian dan juga tindakan-tindakan selepas ataupun tindakan-tindakan post ataupun punitif dalam bentuk undang-undang, dan juga dari segi apakah peranan yang boleh kita mainkan untuk menegur mereka-mereka yang membuat posting-posting yang boleh menjejaskan keamanan, dan juga untuk kita mengambil sikap bersatu padu untuk memutuskan rantaian penyebaran maklumat-maklumat ini dengan cara untuk mengenepikannya sama sekali. Jadi terima kasih kepada barisan panel yang telah banyak memberikan pelbagai input menarik kepada kita pada hari ini. Terima kasih Saudara Hanis, terima kasih Saudara Philip, terima kasih Saudara Chantini dan juga Saudara Vira. Jadi sebagai penutup, tuan-tuan dan puan-puan penonton sekalian, di awal program saya ada menyebut tentang impian. Dan di sini impian saya untuk merasai hidup di dalam sebuah negara yang penuh dengan kasih sayang dan keharmonian. Jadi berdasarkan apa yang kita telah bincangkan tadi, saya percaya sekiranya kita bergabung tenaga dan berpegang tangan, kita boleh hidup saling menghargai. Saya percaya faktor geografi bukan halangan yang merenggangkan kita. Perbezaan adalah satu kekuatan untuk kita raikan, dan saya percaya kita juga mampu menentang apa jua cabaran. Kerana impian itu boleh jadi nyata. Kerana kita keluarga Malaysia yang cintakan negaranya, kerana kita keluarga Malaysia yang teguh bersama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Semoga kita berjumpa lagi.